Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Penularan cacar monyet yang dikesan di beberapa negara bukan endemik virus itu baru-baru ini hanya memberikan ancaman sederhana kepada kesihatan awam global. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagaimanapun tidak menolak risiko ancaman lebih tinggi sekiranya virus tersebut berubah menjadi patogen manusia. Pada masa sama, menular kepada kumpulan berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan individu yang mempunyai sistem imun yang rendah. Sehingga 26 Mei lalu, sebanyak 257 kes disahkan dan 120 kes lagi disyaki yang dilaporkan di 23 negara yang tidak pernah melaporkan kes cacar monyet. Kebanyakan dikesan di United Kingdom, Sepanyol dan Portugal. NATO tidak lagi terikat dengan komitmen sebelum ini mengelak daripada menempatkan anggotanya di Eropah Timur. Perkara itu diakui Timbalan Setiausaha Agung NATO, Mircea Gearnowa. Katanya Moskow sendiri telah melanggar peruntukan yang termaktub dalam Akta Pertubuhan NATO Rusia 1997 dengan menyerang Ukraine dan menghentikan dialog dengan perikatan itu. Gearnowa bagaimanapun tidak menyatakan butiran lanjut mengenai rancangan untuk menempatkan anggota tentera NATO. Sebelum ini, negara Balkan menyeru lebih ramai anggota tentera perikatan itu ditempatkan di negara berkenaan. Menteri Pertahanan NATO akan mengadakan perbincangan mengenai perkara itu pertengahan bulan depan sebelum dibawa ke sidang kemuncak NATO di Madrid akhir bulan depan. Sudan menarik balik perintah darurat yang dikuatkuasa sejak rampasan kuasa oleh tentera tahun lalu. Menurut Majlis Kedaulatan, dekret itu dikeluarkan Panglima Tentera Abdel Fattah al-Burhan bagi membolehkan dialog diadakan. Ia dalam usaha memastikan kestabilan negara itu sepanjang tempoh peralihan kuasa. Sebelum ini, Duta Khas PBB Volker Perthes mendesak darurat ditarik balik susulan 2 penunjuk perasaan terbunuh dalam bantahan anti kerajaan pada Sabtu. Sudan berdepan dengan tunjuk perasaan besar-besaran sejak rampasan kuasa 25 Oktober lalu meragut hampir 100 nyawa dan mencederakan ratusan penduduk. Di Republik Kongo, pertempuran antara tentera kerajaan dengan kumpulan pemberontak di wilayah utara Kivu menyebabkan lebih 70,000 penduduk hilang tempat tinggal. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, kira-kira 7,000 daripada mereka melarikan diri ke negara jiran Uganda. Bakinya ditempatkan di pusat pemindahan di seluruh negara itu termasuk Bandar Goma serta berdepan dengan kekurangan bekalan makanan dan minuman. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh di timur laut Brazil meningkat kepada sekurang-kurangnya 79 orang, berpuluh-puluh lagi hilang. Agensi Pertahanan Awam dalam satu kenyataan menyebut Bandar Recife dan Olinda di negeri Pernambuco paling teruk terjejas. 56 penduduk masih hilang dan hampir 4,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 1,200 anggota penyelamat dikerah untuk operasi mencari dan menyelamat. Sukan tenis terbuka Perancis Rafael Nadal bakal bertemu pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic dalam saingan suku akhir esok. Nadal mara selepas menyingkirkan pemain Kanada Felix Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dalam pusingan keempat. Nadal dan Djokovic akan bertemu buat kali ke-10 di Roland Garros dan kali ke-59 secara keseluruhan dalam saingan sejak 2006. Bintang Sepanyol itu merupakan juara 13 kali di Roland Garros dan pemegang rekod 21 gelaran Grand Slam. Kejuaraan MotoGP Itali, pelumba Ducati Francesco Bagnaia menakluk Litar Mugello buat kali pertama selepas mempamerkan persembahan meyakinkan di tempat sendiri sekaligus mencatat kemenangan keduanya musim ini. Pelumba Yamaha Fabio Quartararo menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Alex Espargaro mewakili Aprilia ketiga. Keputusan itu menyaksikan Quartararo menerajui ranking kejuaraan mengutip 122 mata, diikuti Espargaro 114 mata dan Inia Bastianini 94 mata.
Sekian berita yang disunting oleh Hasrinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.